suka melakukan pembaziran air. Pengenalan. Pada abad ini, penggunaan air dalam aktiviti harian masyarakat merupakan satu kewajipan. Air juga merupakan satu sumber yang paling penting dalam ekosistem. Yang kedua, matlamat penjagaan air dan penggunaan air adalah untuk kepentingan penggunanya sendiri. Bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka membazir bermaksud melakukan sesuatu secara berlebihan sehingga ada yang tersisa. Secara umumnya, pembaziran air boleh didefinisikan sebagai penggunaan air yang tidak dirancang dengan baik. Kelima, pembaziran air adalah merupakan satu budaya yang negatif dan tidak bertanggungjawab. Mendorong kepada pelbagai kesan buruk terhadap manusia, persekitaran dan ekosistem. Kegunaan domestik melibatkan antara 40 hingga 60% daripada keseluruhan bekalan air. Antara contoh kegunaan domestik termasuk untuk minum, memasak, mandi, mencuci rumah dan kereta, sanitari, menyiram tanaman serta membasuh pakaian dan pinggan mangkuk. Dalam kajian ini, kumpulan kami membincangkan tentang penyataan masalah, objektif kajian, isu-isu semasa, kesan pembaziran air dan juga cadangan-cadangan untuk mengatasi masalah pembaziran air. Kajian ini diharap akan dapat digunakan untuk meningkatkan kesedaran orang awam dan mengubah persepsi mereka mengenai kepentingan penggunaan sumber bekalan air secara berhemah. Jika tiada pendekatan bersepadu dilaksanakan, tidak mustahil Malaysia akan menghadapi gangguan bekalan air yang serius pada masa akan datang sekiranya tiada tindakan diambil bagi mengatasi pembaziran air di Malaysia. Seterusnya, kita beralih pula pada penyataan masalah-masalah yang mendorong kepada kumpulan kami untuk menjalankan kajian pembaziran air di Malaysia. Jadi, masalah yang pertama adalah apabila kita di Malaysia kita telah didedahkan dengan berbagai program dan juga kempen mengenai langkah penjimatan air, namun masih ramai masyarakat kita yang masih kurang kesedaran dan juga pengetahuan yang cukup mengenai penggunaan air secara jimat, cekap dan praktikal. Oleh sebab itu, isu pembaziran air di Malaysia masih lagi berlaku dalam kalangan masyarakat kita pada waktu sekarang. Seterusnya, masalah yang kedua adalah apabila kita dapati bahawa sumber bekalan air di Malaysia ini sangatlah terhad dan dalam kuantiti yang sedikit untuk menampung keperluan permintaan penduduk yang semakin ramai dan juga untuk menampung segala aktiviti ekonomi yang kian membangun pada zaman sekarang. Dan masalah ketiga adalah apabila rakyat Malaysia menggunakan air dalam jumlah yang banyak, di mana melalui artikel Sinar Harian yang bertarikh 3 Ogos yang lalu, masyarakat Malaysia secara puratanya telah menggunakan 219 liter air sehari dan jumlah ini agak jauh berbanding dengan nilai purata yang telah disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu sebanyak 165 liter. Dan jika dibandingkan dengan negara jiran, negara Malaysia juga menggunakan air dalam jumlah yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara jiran seperti Thailand dan juga Singapura. Ini menunjukkan sikap rakyat Malaysia yang memandang remeh terhadap penjimatan air dan juga sikap suka membazir dalam kalangan rakyat Malaysia. Selain daripada penggunaan domestik, masalah pembaziran air juga berlaku disebabkan oleh kilang telah melakukan pencemaran terhadap sungai. Sebagai contoh, kemasukan sisa cahaya putih ke dalam loji Indah Water Consortium IWK pada bulan September lalu dipercayai berpunca daripada dua premis berdekatan loji yang telah melepaskan cecair berunsur kosmetik. Pencemaran ini telah menyebabkan IWK terpaksa menghentikan operasi untuk proses pembersihan dan juga rawatan. Bukti-bukti ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia memandang enteng terhadap amalan penjimatan air kerana bagi mereka dapat memperoleh sumber air yang banyak dengan harga yang murah dan juga mudah. Pembaziran air boleh mencetuskan masalah krisis air jika masalah ini dibiarkan tanpa sebarang tindakan. Sebagai contoh, gangguan bekalan air di Melaka pada bulan September 2019 berlaku disebabkan oleh penurunan 13.9% bekalan air yang menyebabkan sumber air tidak mencukupi untuk menampung keperluan penduduk dan juga sektor ekonomi. Situasi ini akan berulang jika rakyat Malaysia tetap dengan sikap mereka yang kurang peka terhadap isu pembaziran air. Pembaziran air bukan isu yang biasa berlaku, namun perubahan perlu dilakukan bagi memastikan sumber air bersih dapat dibekalkan sepanjang masa.
Mengikut kajian WWF, 97% sumber air tawar yang digunakan oleh loji air adalah daripada sungai. Sumber yang terhad ini memerlukan kesedaran para masyarakat untuk menggunakan air dengan lebih berhemah bagi mendatangkan impak positif terhadap ketersediaan bekalan air untuk jangka masa yang panjang. Dapat dijelaskan bahawa sebahagian sahaja yang telah mempraktikkan amalan penjimatan air dalam kehidupan seharian dan selebihnya masih tidak menghargai bekalan air yang dibekalkan. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk memperkenalkan strategi praktikal yang boleh dilakukan oleh rakyat Malaysia bagi mengurangkan masalah pembaziran air yang berlaku pada zaman ini. Seterusnya, kita akan beralih kepada objektif, di mana objektif utama kajian kami ialah untuk mengenal pasti faktor-faktor utama yang menjurus kepada isu pembaziran air dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Selain itu ialah untuk membahaskan kesan-kesan negatif yang akan berlaku kepada ekosistem, masyarakat dan persekitaran apabila isu pembaziran air ini tidak dapat diatasi. Seterusnya ialah untuk menerangkan dengan secara teliti tentang langkah-langkah praktikal yang boleh diamalkan bagi membendorong isu pembaziran air. Akhir sekali, bagi mengubah persepsi masyarakat terhadap kepentingan sikap berjimat cermat dalam kehidupan seharian bagi bekalan masa hadapan.